Hai, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube. Jom siap. Assalamualaikum and konnichiwa. Gomene minasan. To my nakama. So what's good, bro? Adakah korang sihat? So harap korang sihat and sejahtera samping family korang, okay? Hari ni anda sedang menyaksikan dalam episod movie apa? Movie apa? Movie yang kita akan review hari ini ialah tidak lain dan tidak bukan movie yang hangat-hangat didengari dalam tahun 2020 ini, okay? So movie yang kita akan review hari ini ialah movie dari negara Korea. You know Korea? Korean no, you know that, right? Okay, filem ni bertajuk The Call, okay? The Call, hello, itu The Call tu, okay? Genre filem ni ialah suspense horror, okay? Perkataan horror tu dia ada pecah dua lah. Ada sama ada dia pasal hantu ataupun dia pasal bunuh-bunuh. Filem ni pada saya dia tak ada lawak, tak ada apa, tapi dia memang pure horror. Tapi best lah, dia chill lah, dia tak mengarut, dia tak gelabah. Okay, so filem ni dibintangi oleh pelakon yang paling hangat meletup, okay, pada tahun ni. Tidak lain dan tidak bukan Salah, bukan Blackpink, okay. Dia ada dua pelakon utama, okay. So pelakon utama dia yang first ialah Park Shin Hye sebagai Kim Seo Yoon, okay. Apa tu? Sorry saya susah sikit nak sebut nama-nama K-pop ni. So Jeon Yong Soo pula kan, dia akan membintangi sebagai Oh Young Seok, okay. Filem ni mengisahkan seorang gadis yang dilamun dilema macam tu tau. Dia dilamun dilema setelah ayah dia meninggal dalam satu tragedi yang sangat tragis semasa dia kecil lah, okay. Hidup dia bertambah tragis bila dia dapat tahu mak dia pula yang sakit. So hidup dia tragis lah macam tu. So apa yang dia kena buat, dia kena balik ke kampung dia, balik ke rumah asal dia yang dah lama lah dia tinggalkan sebab mak dia ditahan buat di situ. Ini apa yang saya faham lah daripada movie tu kan. Kisah misteri terjadi selepas dia mendapat satu mendapat satu panggilan, okay, daripada orang yang tak dikenali, okay. So panggilan misteri ni dia dapat kerap lah. Lately ni dia dapat kerap macam tu. Sampai satu tahap dia dah fed up. Dia decide untuk selidik lah kenapa dan siapa yang call aku kan. So apa yang lagi best ni pasal cerita ni kan, rupa-rupanya orang yang call dia, yang duk call dia, kacau-kacau dia kan. Siapa tak nak kacau dia kan? Orang yang duk call dia tu ialah rupa-rupanya orang daripada 20 tahun lepas. 20 tahun lepas tau. Macam movie Kimi no Na wa kan. Kimi no namae wa Macam baik kan. Tapi apa yang lagi gilanya kan, orang tu duduk rumah yang sama. So as they are speaking to each other and unfortunately diorang punya timeline is berbeza. So yang Park Shin Hye ni dekat timeline sekarang, iaitu 2020. Lagi seorang perempuan yang misteri ni, timeline dia 1999 tak silap saya. So 20 tahun gap. Sepanjang diorang kenal each other, banyaklah perkara-perkara misteri yang berlaku. Diorang figure out kenapa macam mana aku boleh contact kau. Diorang ingat diorang nak jumpa, nak decide nak jumpa, tapi benda tu takkan boleh, okay, sebab timeline berbeza kan. So banyaklah drama, konflik yang terjadi dekat climax dia kan. So kalau korang nak tahu cerita dia sampai habis, so korang kena tengok lah cerita tu, sebab cerita tu sangatlah best, okay. Duration dia 2 jam. 2 jam, dalam 2 jam lah. Tapi memang best, relax. Korang jangan stress. Apa sih 2 jam? Siapa nak tengok cerita 2 jam ni? Tak ada lah. Cerita tu best. So korang tak boring lah pada aku.
kat mana Mi? Kat mana Mi? Kat mana nak tengok filem ni Mi? So korang kalau korang nak tengok filem ni, korang boleh pergi kat Netflix. Kalau korang ada Netflix lah. Kalau korang tak ada Netflix, cakamat. Korang boleh tengok juga kat browser. Korang search je The Call Stream. You can thank me later, okay? Pada aku cerita ni best and boleh ditonton untuk semua orang. Sebab kenapa aku suka, First of all, sebab yang paling utama cinematic dia lah. Pada aku shot dia tangkap semua cantik-cantik. Dia tak nampak macam drama Korea. Dia nampak movie international, macam tu. So salute. Good job on that. And second point is pelakon-pelakon dia bijak. Pelakon-pelakon dia big brain, you know. Diorang pandai berlakon untuk mengetengahkan emosi diorang. So supaya kita tertarik, itu buat kita rasa geram macam tu. Time dia happy, kita rasa happy macam tu lah. So diorang pandai mainkan perasaan kita. Kau hancurkan hatiku. So itu apa yang saya suka lah. And third ialah sebab cerita ni misteri. Dia cerita misteri ni, maksud saya bukanlah misteri Nusantara macam tu. So misteri ni pada saya macam filem yang buat orang berfikir. So dia puzzle tau. Dia macam cerita tu bukan straightforward. So kau kena fikir. Orang yang suka-suka genre macam nak fikir-fikir, nak perah otak yang cerita ni memang sesuai untuk korang. So korang boleh tengok, okay? Overall aku bagi filem ni 8/10. Mi kenapa kita bagi 10/10 Mi? Okay, kenapa aku tak bagi 10/10, okay? Reason dia ada dua je. First, pada aku tak cukup ganas. Pada aku, kalau if kau betul-betul nak buat satu movie yang horror, betul-betul nak rasa, nak bagi audience macam aku ni feel apa yang kau feel, kau patut lagi upgrade kau punya level of horror lah. Maksudnya macam lagi kejam ke, lagi misteri ke, macam tu, lagi suspense. Second, aku rasa cerita ni macam memang banyak cerita yang tak lengkap tau. Banyak cerita yang memang tergantung. Tapi before diorang gantungkan cerita, diorang ada satu poin-poin yang kuat untuk bagi kita fikir tau. Tapi macam dalam filem ni, poin-poin yang kuat tu tak berkaitan dengan pertanyaan aku. Contoh, macam mana yang perempuan ni boleh call perempuan yang masa depan ni. Dia punya poin-poin diorang tak kuat untuk menyokong reason macam mana diorang boleh berhubung. Okay, so itulah aku rasa kekurangan movie ni. Selain pada tu, good job, respect. Sebabkan filem-filem macam ni, aku mungkin akan start untuk tengok filem-filem Korea. Sebab aku ada high hopes untuk diorang lah. Rasanya lah. So itu saja untuk video kali ini. Untuk korang yang baru-baru di channel YouTube saya mohon sangat-sangat tolonglah tekankan butang subscribe di bawah itu dan tekan like. Kalau korang tekan loceng tu, lagi saya appreciate. Pada korang yang dah subscribe, yang dah like, yang tengah tengok video ni, terima kasih banyak. Korang memang nakama aku. Thank you so much, okay? So jumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, wear face mask, be sure, Ashimi Machine.